55% kanak-kanak berusia 7 hingga 9 tahun ini berkongsi dengan kanak-kanak 78,8% daripada mereka yang Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengan ini saya serta barisan panel pada hari ini akan membawa topik buli. Alhamdulillah dan syukur kehadrat ilahi kerana kita bersama-sama dapat berkumpul dalam mencairkan forum ini. Jadi sebelum kita teruskan forum kita, marilah saya kenalkan setiap panel yang cantik dan manis lagi ayu bergaya. Jadi kita mulakan dengan panel yang pertama, iaitu Nur Arinah Farhah binti Arzuki yang mana berkelulusan dalam bidang psikologi peringkat PhD daripada Universiti Putra Malaysia. Selamat datang saudari, apa khabar? Terima kasih kepada pengerusi majlis. Alhamdulillah baik-baik sahaja. Seterusnya saya perkenalkan panel yang kedua, iaitu Nurul Hanan binti Nasran yang berkelulusan dalam bidang pendidikan bagi peringkat PhD daripada Universiti Sains Malaysia. Selamat datang saudari, apa khabar? Terima kasih kepada moderator acara. Alhamdulillah saya baik-baik sahaja. Jadi panel yang terakhir kita yang kelihatan pemalu orangnya tapi petah berbicara, iaitu Fatimah binti Zabidi yang mana berkelulusan dalam bidang kaunseling peringkat PhD daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Selamat datang saudari, apa khabar? Alhamdulillah, kabar baik saudari. Baiklah sidang hadirin sekalian, sebelum kita melangkah dengan lebih jauh lagi, eloklah sekiranya kita menelusuri apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan buli dan apakah punca yang menyebabkan gejala ini semakin berleluasa di kalangan pelajar kita pada hari ini. Izinkan saya menunjukkan soalan ini kepada panel pertama kita, iaitu saudari Arina. Dipersilakan. Awal bismillah pembuka bicara. Terima kasih saudari pengerusi majlis. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sidang hadiri yang dihormati. Menurut Nasasti Abdullah, buli boleh ditakrifkan sebagai tingkah laku agresif seseorang pelajar atau sekumpulan pelajar dengan mengganggu mangsa sama ada secara fizikal atau psikologi dalam satu jangka masa yang panjang. Kamus Dewan edisi ketiga pula mentakrifkan buli sebagai perbuatan mendera atau mempermainkan seseorang dengan tujuan untuk menyesuaikan suasana baru. Selain itu, buli juga bertujuan untuk mempermainkan orang yang lemah dengan cara mengertak atau menakutkan mereka. Jelaslah bahawa buli merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ia jelas bertentangan dengan Islam yang begitu mementingkan kemuliaan setiap insan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan demi sesungguhnya kami telah mengembalikan anak-anak Adam. Surah Al-Isra ayat 70. Antara punca dominan yang mencetuskan fenomena ini ialah remaja tidak mempunyai didikan agama yang teguh. Kebanyakan remaja pada hari ini mempunyai stigma bahawa ajaran agama sudah ketinggalan zaman dan tidak relevan untuk dipraktikkan pada alaf ini. Keadaan menjadi lebih parah apabila ibu bapa pada hari ini tidak memberikan didikan agama yang sempurna kepada anak-anak mereka. Hal ini terjadi kerana ibu bapa pada alaf ini sering mempunyai tanggapan bahawa ajaran agama tidak penting berbanding dengan pendidikan akademik yang dianggap sebagai tiket kejayaan anak-anak pada masa hadapan. Sikap ini menunjukkan bahawa terdapat ibu bapa yang semakin apa akan tanggungjawab hakiki mereka dalam membesar, mengasuh dan mendidik anak-anak mereka yang diumpamakan sehelai kain putih, dan ibu bapa lah yang akan mencorakkan tingkah laku anak-anak sama ada seindah warna pelangi atau semalap masa hadapannya. Berlandaskan sikap remaja dan ibu bapa yang sebegini, maka tidak heranlah anak-anak tidak mementingkan amalan solat yang diterpadukan kepada setiap Muslim, walaupun solat itu adalah tiang agama yang dapat mencegah kemungkaran. Bukan itu sahaja, kebanyakan remaja pada hari ini lebih bertuhankan hiburan dan keseronokan duniawi semata-mata seperti melibatkan diri dalam black metal. Jika situasi ini berterusan, sudah pasti keharmonian masyarakat dan negara kita akan terjejas. Jika kita kaji dari dimensi yang lain, pengaruh rakan sebaya juga merupakan antara faktor gejala buli semakin menular dan kian serius bagai duri dalam daging di negara kita pada hari ini. Hal
Hal ini dikatakan demikian kerana remaja pada hari ini lebih mempercayai rakan sebaya daripada ibu bapa dan guru-guru mereka. Tindakan remaja yang sanggup menuruti kata-kata. Ekoran sikap remaja yang tersalah memilih rakan menyebabkan mereka mudah dipengaruhi oleh anasir-anasir negatif seperti membuli. Hal ini dapat dikaitkan dengan petikan sebahagian daripada hadis Nabi yang bermaksud, jika anda berkawan dengan tukang besi, maka percikan api akan terkena pada tubuhmu. Pendek kata, pengaruh dan tekanan daripada rakan sebaya turut menjadi penyebab kepada kemelut buli semakin sukar ditangani. Sekian, itu sahaja saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Arina. Oleh itu, jelaslah takrif bagi gejala buli dan punca yang menyebabkan gejala ini. Pada pandangan saya, ianya merupakan penjelasan terperinci dan menarik yang mana telah dibahaskan oleh ahli panel pertama. Seterusnya, saya mohon penjelasan dari ahli panel kedua, saudari Nurul Hanan, tentang apakah kesan kepada pelajar atau masyarakat kita pada hari ini sekiranya amalan buli ini dibiarkan. Dipersilakan. Duduk di bawah pohon bidara. Terima kasih buat pengerusi acara kerana menjemput saya untuk bersama-sama dengan ahli panel yang lain untuk memberikan sedikit informasi yang perlu dihuraikan kepada para penonton sekalian. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, saya ingin memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurniaannya, kita masih lagi mampu untuk menghadiri majlis forum yang bertajuk Gejala Buli dalam Kalangan Remaja di Mana Silapnya di hari yang mulia ini. Kembali kepada persoalan yang diajukan daripada moderator pada hari ini, jadi saya selaku panel kedua akan mengulas berkenaan kesan-kesan isu gejala buli di kalangan remaja. Pada pendapat saya, gejala buli di kalangan remaja yang mana melibatkan murid-murid dan mahasiswa semakin membimbangkan masyarakat, terutamanya ibu bapa. Memang tidak dinafikan gejala membuli boleh mendatangkan pelbagai kesan buruk pada mangsa yang menghadapinya. Kesan yang terhasil sama ada bersifat kekal ataupun bersifat buruk pada mangsa buli. Jadi pada asasnya, gejala buli ini boleh dibahagikan kepada dua, iaitu mental, contohnya kutuk-mengutuk, dan fizikal yang berbentuk seperti pukul-memukul hingga berlakunya kecederaan kepada mangsa buli. Jadi, kesan-kesan fizikal ini melibatkan kecederaan kepada anggota tubuh badan mangsa buli yang menyebabkan terdapatnya kesan yang bersifat kekal dan ada juga yang bersifat sementara. Ada cerita terbaru yang mana seorang pelajar tingkatan 2 telah pun menerima 8 jahitan di bibir akibat dibelasah dengan menggunakan kasut secara beramai-ramai. Jadi, pihak doktor pula menyatakan bahawa mangsa mungkin berisiko untuk mengalami kecacatan kekal. Kesan utama gejala buli ialah mangsa buli yang dibuli akan berasa takut dan juga trauma. Kita sedia maklum bahawa kebanyakan mangsa buli bersaiz lebih kecil dari segi fizikal jika dibandingkan dengan pembuli. Pembuli biasanya akan menyuruh mereka untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan diri pembuli tersebut. Apabila mangsa membantah, mereka akan dipukul dan didera. Berdasarkan kepada kajian dan juga bukti yang diperoleh daripada kes-kes yang tragik di mana mangsa buli telah pun membuat satu keputusan bahawa satu-satunya cara untuk menghentikan kesengsaraan mereka adalah dengan membunuh diri. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Yasin ayat 65 yang bermaksud, pada hari ini kami kunci mati ke atas mulut-mulut mereka dan kami jadikan tangan-tangan mereka berbicara dan juga kaki-kaki mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Jadi, akhir sekali, kesan lain ialah mangsa buli tidak dapat memberikan tumpuan sepenuhnya terhadap pelajaran. Kejadian kes buli ini secara tidak langsung telah pun menyukarkan mangsa untuk melibatkan diri dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Ianya kerana mereka sentiasa memikirkan tentang hal tersebut.
mereka akan menjadi lebih pasif dan tidak ceria serta tidak berani untuk berkomunikasi dengan rakan-rakan maupun guru-guru mereka sendiri. Akibatnya, mereka selalu ponteng kelas untuk mengelakkan diri daripada dibuli dan menyebabkan prestasi akademik mereka juga merosot dan akhirnya gagal dalam peperiksaan. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan buat saudari Nurul Hanan di atas perbahasan yang mendalam bagi mengenal pasti kesan-kesan sekiranya isu buli dibiarkan. Sekarang kita ajukan soalan terakhir kepada panel ketiga kita, iaitu saudari Fatimah. Soalan tersebut adalah, apakah jalan penyelesaian bagi isu buli ini? Mohon pencerahan daripada pihak saudari. Dipersilakan. Terima kasih saudari pengerusi. Bak kata pepatah, tiada penyakit yang tiada penyembuhnya. Terdapat banyak langkah yang efektif boleh dijalankan bagi membendung gejala ini. Antaranya ialah ibu bapa perlu memainkan peranan yang penting dalam usaha untuk membendung kemelut ini. Ibu bapa haruslah menampilkan teladan yang baik kepada anak-anak mereka supaya anak akan mencontohi kelakuan ibu bapa mereka, kerana pada tanggapan anak mereka, perbuatan ibu bapa adalah sentiasa betul dan patut diikuti. Janganlah ibu bapa berkelakuan baik di hadapan anak-anak sahaja, sedangkan mereka juga sering mengejek, menghina orang dan sebagainya. Bak kata pepatah, bapa murid anak rintik. Ketam mengajar anaknya berjalan lurus sedangkan dirinya berjalan sengit. Ibu bapa juga harus sentiasa mengambil perhatian tentang keadaan anak mereka semasa di sekolah dan memberikan belayan kasih sayang yang sepenuhnya kepada mereka supaya mereka tidak merasa sunyi dan diabaikan. Ibu bapa juga harus memupuk anak mereka sejak kecil lagi, seperti melentur bulu biarlah dari ibunya, agar sentiasa sudi meluahkan isi hati dan masalah yang dihadapi kepada mereka bagi mengatasinya bersama-sama. Para pelajar juga harus berganda bahu dengan pihak sekolah dalam usaha untuk membendung gejala ini. Para pelajar yang ternampak kes buli itu berlaku atau menjadi mangsa pembuli harus memberanikan diri untuk melaporkan kepada pihak sekolah dengan segera agar masalah itu dapat diatasi dengan secepat mungkin demi kesejahteraan sekolah. Manakala pihak sekolah yang telah menerima laporan aduan daripada pelajar juga harus berusaha mengatasi masalah itu dengan bersungguh-sungguh dan bukan sebaliknya dengan menutup kes itu dengan sesuka hati sahaja. Jika kes ini masih tidak dibicarakan, masalah kes buli akan semakin bertambah dan berleluasa lagi. Pihak sekolah boleh berjumpa dengan pelajar yang disyaki melibatkan diri dalam kes buli dan juga ibu bapanya untuk membincangkan masalah yang dihadapi oleh pelajar tersebut dan mendapatkan jalan keluarnya. Pihak sekolah harus mengenakan hukuman yang setimpal kepada pelajar tersebut agar dia tidak mengulangi perbuatan itu lagi dan juga dijadikan sebagai iktibar kepada pelajar yang lain. Disiplin dan peraturan sekolah juga perlu diketatkan dan ditekankan kepada para pelajar supaya para pelajar mengikuti etika peraturan sekolah dan tidak membuat kesalahan seperti penglibatan dalam gejala sosial seperti pembuli. Sesungguhnya Islam melarang sebarang bentuk buli kerana mendatangkan kezaliman dan penindasan. Islam bererti sejahtera dan salah satu sifat orang Islam ialah dia tidak memberi masalah kepada saudara Islamnya yang lain. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Islam ialah orang yang saudara Islamnya terselamat daripada kejahatan lidah dan tangannya. Riwayat Al-Tirmizi. Seseorang Muslim yang sejati itu bukanlah seorang mencaci, mencela, mengejek, mencemooh dan sebagainya. Ini dinyatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah seorang mukmin itu orang yang suka mencaci, orang yang gemar melaknat, orang yang suka berkata-kata lucah dan orang yang berkata-kata kotor. Riwayat Al-Tirmizi. Allah Subhanahu wa taala juga telah mengharamkan manusia daripada melakukan kezaliman seperti mana Allah telah mengharamkan dirinya daripada sifat yang zalim. Diriwayatkan daripada Abu Dzar Al-Ghifari bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda melalui firman Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman ke atas diriku dan aku juga mengharamkannya daripada kalangan kamu, maka janganlah kamu zalim menzalimi. Riwayat Muslim. Tindakan membuli menyebabkan rosaknya maruah seseorang, merosakkan hubungan silaturahim dan kedamaian sesebuah masyarakat. Perbuatan buli ini juga merupakan salah satu dosa kerana ia menceroboh kehormatan diri orang lain, bahkan ia boleh mencederakan anggota seseorang. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekarang saya akan serahkan semula kepada pengerusi bagi meneruskan forum ini. Diharapkan langkah yang dikongsikan dapat memberi manfaat kepada masyarakat umum berkaitan isu buli ini. Sekian, wallahualam. Terima kasih di atas perkongsian saudari Fatimah kita tentang langkah-langkah menangani isu buli. Sidang hadirin yang dihormati, kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau berkayu dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai kepada penghujung bicara. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang
kerana sudi hadir menyaksikan forum pada kali ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia.